Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pasir Gudang minta Menteri Komunikasi menyatakan apakah alasan-alasan Kerajaan Persekutuan memberikan lesen kepada syarikat U-Mobile Sendirian Berhad untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G memandangkan 48.28% saham equity U-Mobile dipegang oleh syarikat asing dari Singapura iaitu Straight Mobile Investment Private Limited. Tidakkah keputusan kerajaan tersebut bercanggah dengan prinsip asas pengurniaan kontrak? Yang Berhormat Menteri Komunikasi untuk menjawab. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih sahabat saya Pasir Gudang. Sebelum saya mulakan, saya ingin tegur salah guna perkataan dalam soalan. Tapi pertama tadi dinyatakan lesen. Perkataan lesen, kedua adalah kontrak. Saya nak jelaskan bahawa apa yang telah diumumkan oleh MCMC bukan lesen, bukan memberikan lesen tapi penguntukan spektrum, dan dia bukan kontrak, tidak melibatkan dana awam, yang tidak melibatkan dana kerajaan bagi rangkaian 5G kedua. Datuk Mentua, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC telah melaksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial untuk memilih pengendali rangkaian mudah alih ataupun Mobile Network Operator MNO yang akan melaksanakan rangkaian 5G kedua Malaysia. Pemilihan ini telah dilaksanakan melalui proses beauty contest atau dalam bahasa mudah melalui proses tender dan bukannya secara penganugerahan terus ataupun direct award. Pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ini termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat ataupun USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaiktarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Bagi pemilihan ini, komitmen-komitmen pengawal seliaan telah ditetapkan untuk memastikan pematuhan kepada standard yang ditetapkan. MCMC akan memantau komitmen ini dengan teliti dan tindakan kawal selia dan penguatkuasaan akan dilaksanakan terhadap sebarang ketidakpatuhan. Keperluan am pegangan ekuiti asing bagi lesen individu pemberi kemudahan rangkaian ataupun NFP dan lesen individu pemberi perkhidmatan rangkaian NSP adalah maksimum 49%, manakala pegangan Bumiputra adalah sekurang-kurangnya 30%. Keperluan ini diperuntukkan melalui syarat khas lesen bagi sesuatu lesen individu. Bagi lesen individu. Ketika ini, pegangan ekuiti asing di dalam U-Mobile adalah masih di dalam lingkungan pematuhan syarat khas lesen yang dikeluarkan kepada U-Mobile. Ini berbeza, Pasir Gudang, lesen NFP dengan lesen yang Pasir Gudang sebutkan tadi. Penguntukan spektrum bukan lesen yang dimaksudkan ini. U-Mobile juga telah memberi komitmen di dalam kenyataan media yang dikeluarkan pada 2 November untuk mengurangkan pegangan asing kepada 20% bagi memastikan kawalan yang lebih besar oleh rakyat Malaysia dan mengundang penyertaan daripada pelabur-pelabur tempatan. Oleh yang demikian, keputusan untuk memilih U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua Malaysia adalah tidak bertentangan dengan syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. U-Mobile juga komited untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua Malaysia dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk syarikat telekomunikasi lain untuk menyediakan perkhidmatan 5G bertaraf dunia kepada pengguna. U-Mobile dibenarkan untuk bekerjasama dengan MNO lain bagi memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua, tertakluk kepada kelulusan MCMC. Untuk makluman, U-Mobile mempunyai rekod prestasi selama lebih 17 tahun dan berada dalam kedudukan yang baik untuk pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia dan pernah dinamakan sebagai syarikat perkhidmatan mudah alih Malaysia terbaik oleh Frost & Sullivan sebanyak 6 kali. Datuk Ketua, MCMC sebagai satu badan yang bebas telah membuat penilaian yang sewajarnya melalui proses tender yang telah dilaksanakan. Keputusan ini perlu dihormati oleh semua pihak
kerana pelantikan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua ini telah dilaksana berdasarkan tata kelola yang baik dan bukannya secara penganugerahan terus ataupun direct award. MCMC akan terus memantau kemajuan pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia oleh U-Mobile bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap semua keperluan peraturan seperti yang termaktub dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Pasir Gudang, soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang itu. Sebahagian jawapan Yang Berhormat Menteri masih boleh dibahaskan dan sebahagian lagi masih boleh disangkal. Tuan Speaker, soalan tambahan Pasir Gudang ialah, adakah pemilihan syarikat U-Mobile sebagai penyedia rangkaian kedua 5G mengambil kira faktor siapa-siapa individu tertentu yang memiliki saham dalam syarikat U-Mobile tersebut? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Jadi berkenaan dengan isu pegangan seperti yang saya sebut dalam jawapan tadi, pihak MCMC secara bebas menteri tidak terlibat, timbalan menteri tidak terlibat dalam sebarang proses penilaian ini, maka mereka telah meneliti dan memastikan bahawa isu pegangan saham seperti yang saya nyatakan di awal tadi, iaitu tidak lebih daripada 49% pegangan asing, itu telah dipenuhi. Dan pihak U-Mobile juga telah memaklumkan bahawa pegangan asing akan dikurangkan ke 20%. Jadi dari aspek pegangan, sama ada pegangan asing maupun tempatan, tidak melanggar isu-isu ataupun tidak melanggar syarat-syarat bagi keputusan yang telah dibuat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Pak Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya suka dengan soalan yang diberikan oleh Pasir Gudang tadi. Saya nak sambung Yang Pak Menteri. Soalan-soalan begini tidak akan timbul sekiranya kriteria untuk mendapatkan spektrum tersebut didedahkan kepada orang awam daripada awal. Jadi persoalan saya, kenapa prosesnya, kriterianya tidak didedahkan daripada awal lagi, dan sehingga hari ini sebenarnya kita tak tahu apa kriteria pemilihan. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri ada menyebut bahawa U-Mobile memberi komitmen untuk divest dia punya shareholding structure supaya lebih banyak pegangan tempatan daripada pegangan asing. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini, maka nilai pemilikan saham dalam U-Mobile meningkat berkali ganda? Dan akibatnya pemilik-pemilik di Singapura yang maha kaya di Singapura akan menjadi lebih kaya berbanding dengan syarikat DNB yang sedang ditekan oleh kerajaan sendiri sekarang ini. DNB adalah syarikat milik rakyat, GLC kerajaan. Tetapi yang maha kaya di Singapura diperkayakan dengan pengumuman ini melalui divestment yang akan dibuat oleh U-Mobile. Kenapa ini tindakan yang diambil oleh kerajaan? Dan akhir sekali Yang Dipertua, saya juga nak menimbulkan persoalan mengenai proses yang dilalui. Kita tahu bahawa DNB ini adalah Digital National Berhad, adalah syarikat milik kerajaan, milik rakyat. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan selama ini ialah membuka DNB kepada pesaing-pesaingnya. Dan hari ini ada wakil daripada U-Mobile duduk dalam lembaga pengarah DNB. Menjadi, kalau tak silap saya mohon maaf kalau saya silap, tapi saya minta Yang Berhormat Menteri cek dulu, menjadi pengerusi lembaga perolehan ataupun jawatankuasa tender dalam DNB. Ini adalah satu cara yang membolehkan U-Mobile ada maklumat sensitif mengenai DNB. U-Mobile akan keluar daripada DNB dan kemudian bersaing dengan DNB. Kenapa kerajaan ini cuba membunuh syarikat milik rakyat yang namanya DNB, GLC kita, tapi memperkayakan orang-orang tertentu sahaja melalui proses yang dilakukan? Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri terikat 24 dalam braket 3-2. Satu soalan sahaja dalam rangkaian-rangkaian. Kalau Yang Berhormat Menteri memilih untuk menjawab satu saja pun boleh. 24 dalam braket 3 dalam braket 2. Menteri kita baik. Tasik Lugo sahabat saya, insya-Allah saya akan jawab. Ya. Terima kasih sahabat saya Tasik Lugo, terima kasih Datuk Ketua. Berkenaan dengan kriteria pemilihan, saya dah sebut tadi secara umum bahawa pihak MCMC akan meneliti dan menilai
apa yang disebut sebagai rancangan perniagaan, business plan, rancangan technical plans untuk pelaksanaan rangkaian. Tambah kepada itu, MCMC juga menilai berdasarkan rekod prestasi syarikat-syarikat MNO sebelum ini untuk melihat dan mengenal pasti sama ada dari segi pelaksanaan projek-projek yang telah diberikan kepada syarikat-syarikat telco itu sama ada siap ataupun tidak, dan juga tahap kepuasan di kalangan pengguna sama ada dari kalangan retail sektor maupun enterprise. Ini penting untuk kita pihak MCMC menilai secara keseluruhan. Jadi dia bukan sekadar apa yang telah dibentangkan, apa yang telah disampaikan, tapi juga isu-isu tentang aduan yang telah pihak syarikat-syarikat tersebut terima. Berkenaan dengan DNB, memang pada ketika keputusan kerajaan dari awal dulu, malah dari sebelum ini pun, daripada waktu kerajaan di mana Yang Berhormat adalah sebahagian daripadanya, syarat yang telah ditetapkan adalah MNO perlu memegang saham di dalam DNB. Pegangan saham ini juga akan diterjemah menjadi sejumlah kerusi dalam lembaga pengarah. Jadi dari segi tata kelola, dari segi aspek pegangan saham dan juga corporate governance dengan izin, tidak ada kesalahan dari segi itu. Dan seperti yang telah juga dimaklumkan oleh pihak U Mobile baru-baru ini, pihak U Mobile juga telah berhubung dengan pihak DNB untuk memastikan, pertama, dari segi pengguna 5G sedia ada tidak akan mengalami sebarang masalah dari segi penggunaan 5G. Dan saya percaya sekiranya kedua-dua rangkaian ini mempunyai satu matlamat, iaitu membangunkan rangkaian yang mapan, sustainable, yang juga kompetitif, maka akhirnya nikmat akan diperoleh untuk rakyat dan juga pihak enterprise. Jadi ini yang menjadi fokus oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin kita boleh pergi minum kopi. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat